Hai guys, Anda bersama saya Ekram. Di dalam video penjelasan ni, saya akan jelaskan apa yang sebenarnya berlaku di antara Sabah dan Filipina. Sebab kenapa Filipina bermati-matian untuk menuntut Sabah. Motif tuntutan dan yang paling penting untuk menjawab di mana asas Filipina untuk menuntut Sabah. Mengikut fakta dari sejarah, saya akan selitkan sekali dokumen-dokumen yang saya rujuk di setiap olahan saya. Semua dokumen ini saya ambil dari pelbagai sumber yang sahih. Dan tanpa melengahkan masa lagi, ini adalah rungkaian kenapa Sabah milik Malaysia di mana asas tuntutan Filipina. Untuk memulakan rungkaian ini, ingin saya memberikan anda satu analogi. Tuntutan Filipina ke atas Sabah ni umpama Great Britain menuntut Amerika Syarikat ataupun Mongolia menuntut China. Kenapa saya bagi analogi ini? Sebab Great Britain pada asalnya menjelajah Amerika Tengah yang sekarang dikenali sebagai Amerika Syarikat. Tapi tiada pun kita dengar Great Britain cuba untuk menuntut Amerika. Macam juga Mongolia melalui Kublai Khan pernah menakluk China. Tapi tiada pula kita dengar Mongolia mahu menuntut China. Tuntutan-tuntutan ni sama macam tuntutan Filipina ke atas Sabah. Ia tidak berasas dan tidak masuk akal dan sepatutnya benda ni bukan satu isu pun. Namun begitu, setengah orang percaya yang Sabah sebenarnya milik Filipina. Rakyat Sabah sebenarnya menumpang dan patut mengembalikan Sabah kepada Filipina. Tapi sebelum tu, untuk memudahkan kita faham siapa memiliki Sabah di dalam rentetan sejarah sehingga ke hari ini, di skrin sebelah kanan saya sediakan satu kotak berisi bendera Sabah dan di atas kotak adalah nama pemilik serta tahun mereka memiliki Sabah. Dan sepanjang video ini, kotak ini akan menjadi sumber rujukan kita. Untuk menyelami isu ini, pertama sekali kita kena tengok sejarah Sabah pada abad ke-16 yang pada waktu itu digelar sebagai Borneo Utara ataupun North Borneo. Budaya di sekitar abad ke-16, negeri-negeri di Asia Tenggara ni dianggap sebagai barang dagangan, di mana kita akan dijual beli sebagai hadiah ataupun ditakluk oleh kuasa-kuasa luar. Dengan itu, kawasan-kawasan di sekitar Asia Tenggara selalu bertukar tangan. Begitu juga dengan apa yang terjadi di Borneo Utara. Menurut penulisan artikel dari Dr. Bilcha Bala, jurusan sejarah dari Universiti Malaysia Sabah, di artikel yang bertajuk Tuntutan Waris Kesultanan Sulu ke atas Negeri Sabah, sehingga tahun 1673, Sabah diperintah oleh Brunei. Tapi disebabkan berlaku perang saudara sekitar tahun 1661 sehingga 1673 di antara Sultan Brunei, iaitu Sultan Abdul Hakul Mubin dan Bendahara Muhyiddin. Ini memaksa Bendahara Muhyiddin menulis surat untuk meminta bantuan daripada Sultan Sulu. Dia menjanjikan wilayah Sabah sebagai ganjaran. Dengan itu, sejarah percaya Kesultanan Sulu yang memiliki Sabah. Tahun berganti tahun sehinggalah pada tahun 1824. Bila mana kuasa barat seperti British, Spanyol, Belanda dan kuasa-kuasa Eropah yang lain mula masuk ke Asia Tenggara, mereka mula menjajah dan mengambil hak milik kawasan di sekitar, termasuklah di Borneo Utara. Bermula sekitar abad ke-16 dan 17, rancaklah kuasa-kuasa barat termasuk Spanyol, Britain, Jerman, Belanda dan Amerika. Mereka mengembangkan kuasa mereka di Asia Tenggara. Mereka membuka jalan laut dan mengaut segala hasil bumi kita untuk diperdagangkan semula di Eropah. Untuk Kesultanan Sulu pula, melalui penaklukan dan penjajahan, kekuatan Sultan Sulu semakin lemah. Kedaulatan Sultan Sulu terhadap kawasan jajahan dia semakin tercabar dan berkurangan. Ini dapat dibuktikan bila Spanyol mula menjajah sekitar kawasan Sultan Sulu, mengurangkan kedaulatan mereka melalui Perjanjian Spanyol-Sulu 1851, di mana di perjanjian ini Spanyol mempunyai hak di atas kedaulatan Sultan Sulu. Sehinggalah pada tahun 1878, titik bila mana pengaruh Kesultanan Sulu menjadi semakin lemah. Kawasan Borneo Utara ataupun Sabah dilepaskan kepada Maharaja Sabah. Pada 22 Januari 1878, inilah titik di mana Kesultanan Sulu yang diperintah oleh Sultan Jamalul Alam telah menyerahkan secara rasmi Borneo Utara kepada British, secara langsung melucutkan hak Sultan Sulu terhadap Borneo Utara. Perkara ini dicatatkan di dalam buku sejarah The History of Sulu yang ditulis oleh Dr. Najib M. Celebi, seorang ahli fizik dari Lubnan
yang mengkaji sejarah Moro di Filipina. Di dalam penulisannya, pada tahun 1878, seorang ahli perniagaan dan juga diplomat yang berasal dari Austria-Jerman dikenali sebagai von Overbeck dan juga seorang pegawai British dan juga pengasas British North Borneo Company, Alfred Den. Mereka telah memeterai sebuah pajakan kekal untuk memiliki Borneo Utara dari Sultan Sulu. Di dalam perjanjian pajakan kekal tersebut menyatakan yang von Overbeck memiliki hak dan pengaruh terhadap Borneo Utara secara menyeluruh. Von Overbeck akan membayar wang pajakan sebanyak $5,000 setahun selain diberikan gelaran Maharaja of Sabah. Apa yang anda lihat ini ialah perjanjian asal yang diterjemahkan kepada English dari penulisan asal iaitu Jawi. Artikel penuh juga boleh dibaca di laman website Kerajaan Filipina officialgazette.gov.ph. Di dalam surat pajakan tersebut ada menyatakan yang Sultan Jamalul Alam dengan rela hati memajakkan sehingga selama-lamanya kawasan di Borneo Utara kepada Gustavus Baron de Overbeck dan juga Alfred Den. Saya ulang sekali lagi, pajakan selama-lamanya. Dokumen sahih mengesahkan perjanjian yang dibuat ini tidak berhenti di situ. Dirujuk kembali kepada buku The History of Sulu tadi, pada tahun 1902, untuk menghebahkan perjanjian yang dibuat di seluruh Asia Tenggara pada waktu itu, satu teks ucapan Sultan Jamalul Alam telah diberikan kepada General George W. Davis di Mindanao pada tahun yang sama. Dan teks ucapan Sultan adalah seperti berikut. Kami telah memberikan Gustavus Baron von Overbeck dan juga Alfred Den semua tanah di utara dan timur barat Pulau Borneo, kawasan di sekitar. Selain itu, Sultan Jamalul Alam juga membuat kenyataan yang mereka telah melantik Baron von Overbeck sebagai pemerintah mutlak dengan pangkat Datuk Bendahara dan Raja of Sandakan. Selain mengatakan yang ini semua di atas kerelaan dan kedaulatan mereka sendiri. Mereka juga membuat kenyataan yang semua negara perlu mengakui pemerintahan von Overbeck dan Alfred Den adalah pemerintah mutlak. Dokumen-dokumen ini sekarang meletakkan Borneo Utara milik pihak British, di mana Kesultanan Sulu tiada hak lagi di atas Borneo Utara melalui perjanjian secara sah, dan semua ini diakui bukan sahaja oleh Kesultanan Sulu sendiri tetapi diakui oleh Kerajaan Spanyol, Kerajaan British dan Amerika yang pada waktu itu berada di sekitar Asia Tenggara. Okey, sekarang kita tahu yang pihak British telah pun sah memiliki Sabah melalui pajakan kekal. Kita percepatkan rentetan sejarah yang akan mempertahankan kedudukan Sabah sebagai milik British. Selepas perjanjian pajakan kekal von Overbeck pada 22 Januari 1878 dibuat, sebuah lagi perjanjian dikenali sebagai Madrid Protocol dibuat pada 7 Mac 1885. Ini adalah sebuah perjanjian di antara England, Germany dan Spanyol, di mana Spanyol mengakui syarikat British North Borneo Company yang akan memerintah North Borneo. 13 tahun selepas itu, melalui satu perjanjian dikenali sebagai Treaty of Paris pada Disember 1898, satu perjanjian di antara Spanyol dan Amerika di mana Spanyol menyerahkan tanah jajahan mereka kepada Amerika, tetapi Amerika tidak memasukkan sekali Borneo Utara sebagai tanah jajahan Filipina sebab bagi kerajaan Amerika, diorang tahu yang Borneo Utara dimiliki oleh British dan bukannya Filipina. Ini membuktikan kerajaan Amerika pun mengiktiraf Borneo Utara sebagai milik British. Ini dinyatakan di kajian yang dibuat oleh Dr. Orlando M. Hernando, orang jurusan undang-undang dari University Filipina, di satu kajian yang bertajuk The Philippines Claim to North Borneo yang diterbitkan pada tahun 1966, di mana dinyatakan di asas Treaty of Paris 1898, perjanjian ini tidak menyatakan Borneo Utara sebagai sebahagian daripada Filipina. Ini menunjukkan Sabah masih lagi dimiliki oleh British. Pada 22 April 1903 pula, satu pengesahan pajakan ataupun confirmatory deeds dibuat oleh Sultan Sulu sekali lagi mengesahkan yang mereka dengan rela hati menyerahkan kawasan North Borneo kepada Baron de Overbeck dan Mr. Alfred Den. Selain menambah kawasan di sekitar Sabah, kawasan yang tidak dinyatakan di dalam pajakan asal. Ini mengukuhkan lagi Borneo Utara masih dimiliki British.
Pada 22 Mac 1915 pula, melalui satu perjanjian dikenali sebagai Carpenter Agreement di antara Frank W. Carpenter, di mana Sultan Haji Muhammad Jamalul Kiram mengakui kedaulatan Amerika di atas Kesultanan Sulu secara langsung, membatalkan kedaulatan mereka terhadap Borneo Utara. Membawa kita kepada tahun 1946 bila North Borneo secara rasminya adalah Crown Koloni British, dan rentetan sejarah sejak dari 1878 sehingga 1946 ini membuktikan berkali-kali yang North Borneo ataupun Sabah dimiliki oleh British dan ia sendiri diakui oleh negara-negara Eropah dari dulu sehinggalah hari ini. Dan kita pergi ke era 60-an, bila mana tahun penubuhan sebuah negara yang hari ini kita kenal sebagai Malaysia. Melalui sebuah perjanjian dikenali sebagai London Agreement pada 12 September 1962, di dalam perjanjian tersebut menyatakan yang North Borneo dimasukkan di dalam Persekutuan Malaysia. Dengan arti kata lain, North Borneo yang milik British kini dilepaskan pergi untuk menyertai Malaysia. Masa ni, penubuhan Malaysia mendapat tentangan yang sangat-sangat hebat daripada Filipina dan Indonesia. Filipina masih lagi mengaku yang Sabah milik mereka dan Indonesia pula percaya Malaysia ialah proksi kepada penjajah. Sehingga kan negara kita pernah diserang beberapa kali disebabkan oleh tentangan ini. Dengan itu, sebuah suruhanjaya ditubuhkan untuk mengkaji ataupun mengumpul pendapat penduduk Sabah dan Sarawak tentang penyertaan Sabah dan Sarawak di dalam Malaysia, dan rata-rata sebulat suara untuk setuju menyertai Malaysia. 1963 tarikh keramat di mana perjanjian Malaysia ditubuhkan meletakkan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak sebagai satu negara. Dan itulah rentetan sejarah Sabah dari dulu sehingga hari ini sebagai bukti yang Sabah milik Malaysia. Seterusnya, kita tengok apa sebenarnya motif tuntutan Filipina terhadap Sabah. Sedangkan di dalam satu kajian oleh Lee R. Wright bertajuk The Association for Asian Studies menyatakan sebanyak 2 kali selama 100 tahun, Sultan Sulu mengiktiraf Borneo Utara dimiliki oleh Britain. Satu pada tahun 1976 oleh Sultan Alimuddin dan satu lagi pada tahun 1849 oleh Sultan Muhammad Palolan yang mengingatkan Raja James Brooke yang nenek moyang dia dahulu telah menyerahkan Borneo Utara kepada British. Dan apa yang menarik untuk kita tahu, pada tahun 1996 bila tuntutan mereka tidak dilayan, waris tuntutan Sulu iaitu Princess Dechurain Kiram cuba untuk menaikkan harga pajak kekal pada 1 juta US dollar. Pada tahun 2001 pula melalui Sultan Ismail Kiram, dia meminta Malaysia menaikkan harga pajak kekal kepada 855 juta dolar. Tidak berhenti di situ, pada tahun 2008 pula Kerajaan Sulu meminta Malaysia menaikkan bayaran pajak kekal sebanyak 500 juta US dollar, dan semua tuntutan ini tidak pernah dilayan sama ada di Mahkamah Antarabangsa, apatah lagi Mahkamah di Malaysia, disebabkan ia tidak berasas. Melihat sejarah daripada tuntutan-tuntutan ini, adakah tuntutan ini berasaskan duit dan duit semata-mata? Ataupun adakah isu Sabah ini walaupun kerajaan Filipina sendiri tahu yang tiada asas, tapi mereka tetap jadikan ini sebagai satu isu politik untuk mendapatkan sokongan dan undi rakyat. Bila masa sesetengah parti politik tidak lagi relevan, maka mulalah mereka memainkan isu semasa untuk kekal relevan. Bila mana rakyat akan berkelahi disebabkan mereka menaikkan semula isu ini, mereka akan selesa bergelaksakan minum teh di singgah sana mereka. Kerajaan Filipina tahu mereka tiada asas sebab di dalam dunia di mana kita ditadbir dengan undang-undang, Sabah dibuktikan berkali-kali sebagai hak milik secara sah Malaysia. Isu-isu macam ni
akan memperkotak-katikkan rakyat, khususnya kami yang hidup di Sabah ni. Untuk bertahun-tahun lamanya, kami tiada masalah untuk hidup harmoni dengan orang-orang Filipina. Ia memang di Sabah ada isu pendatang tanpa izin, tapi di negeri mana yang tiada isu ni? Setakat ni tiada perang saudara yang pernah tercetus. Tapi kalau isu ini masih lagi dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, mungkin juga ini tidak mustahil. Sejarah Sabah sendiri pernah menceritakan pernah berlaku rusuhan kaum tercetus dari isu ini. Sebagai contoh, insiden rusuhan Senyap Sabah 1986 ataupun serangan Tan Dua pada tahun 2013 dahulu. Dan ini disebabkan oleh isu tuntutan daripada Filipina. Persoalannya sekarang, kenapa tidak biarkan rakyat Sabah sendiri yang menentukan nasib negeri kami? Penduduk asli dan majoriti Sabah yang telah tinggal di sini sejak beribu-ribu tahun dahulu. Dibuktikan di dalam satu kajian ditulis oleh Mina Sintian dari Universiti Pendidikan Sultan Idrus di sebuah kajian yang bertajuk Perkahwinan Etnik Kadazan Dusun Tradisional, Satu Perjalanan Adat. Ia membuktikan yang masyarakat Kadazan Dusun telah hidup di Borneo sekitar tahun 4000 sebelum Masihi lagi. Di kajian oleh Thomas R. Williams menyatakan yang sejak dari tahun 1800 lagi, etnik Sabah mula turun dari bukit ke daerah lain. Ini disokong dengan kajian-kajian yang lain membuktikan penduduk asli Sabah adalah Kadazan Dusun Burut. Dan bila tahun berganti tahun, bangsa-bangsa lain mula masuk dan menjadi etnik dan diterima dengan tangan terbuka oleh penduduk asli Sabah. Dan sehingga hari ini, penduduk Sabah secara khususnya dan Malaysia secara amnya hidup dengan harmoni. Pokoknya di sini dibuktikan di dalam Suruhanjaya Kobot, rakyat Sabah yang memilih untuk menyertai Malaysia. Penduduk Sabah asli yang tinggal di sini sejak beribu-ribu tahun yang lalu, sebelum Kesultanan Sulu datang memerintah sekitar 1800. Mereka yang memutuskan untuk menyertai Sabah. Jadi kenapa dipersoalkan lagi dengan tuntutan yang tidak berasas? Apa yang ironi kalau digunakan logik kerajaan Filipina hanya kerana disebabkan dulu Sultan Sulu memerintah kawasan di sekitar Sabah, sehingga sekarang mereka menganggap Sabah masih lagi dimiliki oleh Sultan Sulu dan membuatkan kerajaan Filipina bermati-matian mahu menuntut Sabah. Logik mereka ni tidak masuk akal. Kenapa? Sebab satu, Sabah milik orang-orang Sabah, dan yang kedua, mungkin Malaysia pun boleh menuntut Kesultanan Sulu. Kenapa? Sebab pengasas Kesultanan Sulu pada tahun 1405 dahulu dikenali sebagai Syed Wal Sharif Abu Bakar. Beliau dilahirkan di Johor, Malaysia.